Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sila buka pada muka surat 277 ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. صدق الله العظيم. إن عذاب ربهم غير مأمون. Kerana sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak patut dirasakan aman terhadapnya. Seseorang mukmin yang beriman kepada Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat dan mempercayai hari akhirat, mungkinkah dia dapat menjamin dirinya daripada perasaan takut kan azab Allah? Tidak mungkin. Kalaupun dia semayang, dia puasa, dia mengerjakan segala perkara-perkara yang dia kata yang dia sifatnya sebagai kebajikan, kita rasakan amalan itu cukupkah untuk kita mendapat syurga? Tak cukup. Amalan itu tak cukup. Malah jika kita korbankan seluruh hidup kita ini atas nama agama, maka juga tidak dapat kita jamin. Sebab kita baca ada hadis dahulu, syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seorang masuk syurga, kita dapat syurga itu maka dengan rahmat Allah. Kalau kita merasakan kita nak bayar nikmat syurga ni, kita nak bayar biar berapa sekalipun, kita nak bayar nikmat kita ada hidung, serupa dengan orang meramai ni. Natang ada hidung, semua ada hidung, kita ada hidung. Nak bayar nikmat ini berapa? Tak terbayar sebenarnya. Hatta kalau seluruh nikmat ini kita nak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun kita sujud atas bara api pun tidak terbayar lagi. Tidak terbayar. Di sinilah adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sinilah rahmatnya. Di sinilah letaknya ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita semayang, kita puasa, kita melakukan amal kebajikan, maka itu atas dasar ubudiyah. Ubudiyah ni maknanya atas dasar kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik segala-galanya, termasuk kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang berpandangan, dia kata lakukanlah apa sahaja terhadap Allah, dosa pahala tu tak kira, dan hari akhirat kalau dia tak bagi kepada hamba dia, maka dia buat apa? Dia ada hamba, dia cipta manusia, buat apanya kalau dia dengan tujuan untuk nak simpan dalam neraka? Baik dia tidak cipta,
tidak cipta. Itu akal yang singkat, sangat-sangat singkat. Orang yang tak faham rahmat Allah dan rahim Allah Subhanahu wa taala, tak faham nama-nama Allah yang mulia. Katanya perasaan itu datang kepada semua orang. Perasaan tidak terjamin. Kemasukan ke syurga itu ada pada semua orang. Ini kerana tiada siapa mengetahui nasibnya, hinggakan orang yang tidak berbuat dosa pun tidak dapat memastikan dirinya sama ada ahli syurga atau ahli neraka. Ini hakikatnya begitu. Sebab manusia tidak salah daripada, tidak asing, tidak sunyi daripada salah dan silap, dosa. Keputusan akhir terserahlah kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tiada siapa dibenar membantah dan mengkritikkannya. Kritik keputusan Allah Subhanahu wa taala, tak ada siapa pun dibenarkan. Terima saja sebab kita hamba Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha berkuasa. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wal-zalimin a'adda lahum 'adzaban alima. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, yakni syurga, dan bagi siapa yang zalim disediakan azab yang pedih, yakni di dalam neraka. Iman yasha, artinya yang memutuskannya ialah kehendak Allah Subhanahu wa taala, disebutkan masyiah. Jika Allah mewajibkan dirinya memasukkan syurga fulan-fulan, maka bermakna dia menyembah dirinya sendiri. Dia patuh, dia ada paksa, dia dipaksa oleh dirinya sendiri. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala, jika dia tidak bebas dengan kehendak dia, maka dia ialah zat yang lemah. Itu bertentangan dengan akidah sama sekali. Masyiah Allah Subhanahu wa taala terpulanglah, dia bebas menentukan apa sahaja. Itulah dia Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa. Tetapi jika dia patuh, ini orang tak boleh masuk neraka ni, ini orang ni tak boleh masuk neraka kerana ibadat dia banyak, malam siang semua ibadat ada, maka dia adalah Tuhan yang lemah. Maha suci Allah daripada sifat-sifat kelemahan itu. Ayat ini mendidik supaya sentiasa menyimpan perasaan tidak lalai dan sentiasa berwaspada dengan maksiat dan kemungkaran. Andainya kewaspadaan itu dikalahkan juga oleh kelemahannya sebagai manusia, maka rahmat Allah sangat luas dan pintu taubat sentiasa terbuka. Jika manusia ingin ke syurga, pintu taubat masih terbuka. Kalau dia orang bersalah, kalau dia merasakan dia tidak ada salah, itu adalah satu kesilapan yang sangat besar. Yang nombor 70-29, yang kelima daripada yang pertama, orang yang semayang, mengeluarkan zakat, orang yang takutkan Allah, orang yang beriman kepada akhirat. Kemudian yang kelima, ini penawar apa yang kita sebutnya penawar kepada sifat halu'a dulu. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim, dan seterusnya. Yang kelima, apalagi sifat orang yang sembahyang, orang mukmin. Yang kelima, mengawal nafsu, antara unsur yang menjauhkan orang mengerjakan salat daripada sifat halu'a. Mengerjakan salat daripada sifat halu'a ialah penguasaan sepenuhnya ke atas hawa nafsu. Kalau nafsu ini kita masih tidak berkuasa, maka kita ada penyakit lagi, penyakit halu'a masih belum bebas. Sembahyang, zakat, tapi nafsu tak boleh nak lawan, tak boleh, mesti ikut juga nafsu. Nafsu banyak, nafsu amarah bisu, nafsu yang menyuruh berbuat perkara yang buruk. Semuanya ini mesti dikawal, barulah semayang kita pun menjadi. Jadi mengapa semayang tak jadi? Dah semayang tapi tidak juga mencegah diri daripada fahsya dan munkar, kerana semayang tidak cukup dia punya keperluan salat. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka menjaga kehormatan nafsu kelaminnya. Jaga ni jaga macam mana nak jaga?
nafsu kelamin. Macam mana nak jaga? Pertama sekali sebab dia kait dengan sembahyang, jaga kebersihan dia. Jaga kebersihan. Jangan bagi ada penyakit. Ada penyakit mestinya berubat, cari penawar, cari ubat. Kekotoran nafsu menghalang seorang daripada sembahyang. Kekotoran ini, sumber kekotoran di situlah juga. Barangnya kita sayang pun dia juga, barang kena jagalah. Jaga daripada perkara-perkara yang boleh menghalang seorang itu daripada sahnya salat. Dalam satu hadis ada dua perkara penyebab seorang itu jauh tidak selamat daripada azab kubur. Tidak selamat. Pertama sekali, dia suka mengadu domba. Cakap sana, kelahi orang tu, kelahi orang ni, berkelahi, mengadu domba. An-namimah namanya. Yang kedua, allazi la yastabri'u min baulih, orang yang tidak teruskan daripada air kencingnya. Kencing mesti puas. Tuan dia sendirilah tak tahulah macam mana kita nak puas tak puas ini. Kalau orang lain cakap jangan pakai pergi kencing dengan pakai seluar sempit, pakai seluar ini orang lain cakap, ya ada pengalaman sendiri. Jadi ini pun satu sebab daripada manusia tidak selamat daripada seksa kubur. Satu masa Nabi lalu pada satu buah kubur. Nabi dengar orang itu sedang diseksa di dalam kuburnya. Kemudian Nabi minta pelepah tamar supaya ditanamkan di atas kuburnya itu, pelepah tamar. Ini namanya orang itu Buraidah ibn al-Husayb. Buraidah ibn al-Husayb namanya. Buraidah ibn, mengapa Buraidah tanya mengapa mesti tanam? Nabi kehendaki supaya tanam pelepah tamar di atas kuburnya. Nabi kata mudah-mudahan selagi pelepah tamar ni tak kering, dia akan berdoa istighfar kepada ampunya kubur itu. Ulama hadis menyatakan hadis itu khusus untuk Buraidah sebab dia nak buat untuk dia, dan dia wasiat, kalau aku mati katanya kamu tanam pelepah tamar di atas kubur aku, katanya mudah-mudahan aku diselamatkan daripada seksa kubur. Karena Nabi dia lakukan perbuatan itu ke atas fulan-fulan. Ahli hadis menyatakan itu khusus untuk Buraidah, tapi tidak pada orang lain. Kalau orang lain juga perlu kita tanam pelepah, kalau tidak pelepah tamar pun pelepah minyak sawit itu, kelapa sawit, tanam, bukan pelepah kelapa nyo orang, kelapa milik orang, pergi potong daun kelapa dia, pelepah kelapa dia, kemudian aku pergi tanam. Tak, itu tak boleh, minta izin dah dulu. Kita cari kelapa ni lah, kelapa sawit yang tak ada tuan, kelapa sawit buat tamat itu tak ada. Ulama hadis kata tak ada itu, ini bid'ah. Mengapa bid'ah? Kalaulah tanam pelepah tamar itu satu poinnya jadi sunnah, nescaya sahabat-sahabat Nabi semuanya tanam pelepah tamar masing-masing di atas kubur masing-masing. Tapi mengapa tidak? Tidak, itu artinya itu khusus untuk orang tertentu, khusus untuk Buraidah dan khusus untuk Nabi tanam. Yang lain-lain dia tak ada. Itu pendapat ulama hadis. Tapi ulama kita katanya setengah dalam kitab-kitab disunatkan, tak wajib, disunatkan menanam pelepah tamar di atas kubur selepas orang itu meninggal, dikuburkan. Orang yang sebenarnya kubur di sini tak boleh, dia jadi kotor kubur, jangan tanam tinggallah. Suruhlah kepada yang jaga kubur, kalau dia nak tanam dia tanam, kalau dia tak tanam pun tak tanam dah. Dia kata kotor kubur, dia jaga kebersihan. Orang yang sebenarnya menunaikan salat ialah mereka yang menterjemahkan nilai-nilai keimanannya kepada realiti hidup, mempercayai hari pembalasan, bukan hanya dengan pengucapan lidah semata-mata, tetapi hendaklah dihayatinya sehingga menjadi darah daging dan kelihatan jelas dalam tindak tanduk dan cara kehidupannya
cara kehidupannya. Memerhatikan ayat ini, kita harus mengingat beberapa perkara berikut. Pertama, menjaga kehormatan nafsu kelamin. Yang dimaksudkan ialah menjaga daripada gaya dan amalan yang diharamkan. Suami dan isteri sama sahaja hukumnya. Suami hanya diharuskan berhubung dengan istrinya dan dengan hamba. Pada zaman sistem itu, sistem hamba dipakai. Sekarang hamba sudah tidak ada, maka tiada lagi hukum itu. Isteri juga diharuskan bergaul dengan suaminya sahaja, memperagakan kecantikan badan dan perhiasan kepada bukan suami, sehingga merangsang nafsu lelaki itu adalah termasuk di dalam amalan yang dianggap tidak memelihara anggota kelamin. Itu perlu diberi perhatian juga. Perlu diberi perhatian. Pakai cantik-cantik jadi orang geram, tengok. Orang geram. Lepas tu dia nak buat apa? Nak buat apa? Dia akan mengotorkan kelamin. Alat kelamin. Kelamin siapa-siapa sama saja lah. Itu sebabnya mengapa memakai pakaian cantik. Boleh pakai cantik duduk rumah, tapi duduk rumah tak nak pakai. Pakai rumah nak pergi cantik, memperagakan kecantikan adalah satu kesalahan. Dan ini jika diberi perhatian lebih jauh lagi, maka dia betul lah. Sekarang ni sama ada lelaki dan perempuan, kecantikan yang dilihat disuruh ilmu. Orang yang ada pelajaran tinggi, sebenarnya pelajaran itu lebih mahal daripada segala-galanya. Pelajaran sama juga orang lelaki. Zaman dulu, zaman orang tak belajar, ya, mas kahwin yang diberi oleh suami kepadanya itu dibelinya dia beli rantai pakai, buat luar pula dengan tak dalam baju dulu. Itu orang tak mengaji, orang tak belajar. Sekarang ni kalau ada mas, beli melabur dapat duit, duduk melabur dalam rumah sampai jemu pakai hak lama, beli hak baru, kemudian masuk pencuri, pecah rumah, nak baiki rumah tak padan dengan harga barang emas yang kita simpan. Pasal rumah kita pun mahal juga. Mangga tu seberat emas juga mahalnya. Jadi kalau macam tu fikir-fikir tak payah. Yang kedua, memelihara anggota kelamin bermula daripada memelihara kesucian hati dengan iman dan menjauhi perkara yang dilarang Allah, sama ada melalui anggota kelamin atau anggota lain. Nafsu seks manusia akan terpelihara apabila hatinya terpelihara. Sebaliknya, anggota kelamin musnah jika anggota yang lain musnah. Di sini Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu hadisnya. Hadis ni kita kena baca besok lah. Dia panjang sikit dan penting sebenarnya untuk kita beri perhatian kepada satu demi satu. Mengapa kejadian ini, kejadian dosa-dosa yang berpunca daripada alat kelamin ini merebak di sana sini, Nabi menyebutkan dalam hadis yang kita akan baca besok. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.